Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid tahun 3? Bertemu kembali bersama guru matematik anda, Cikgu Nurul Hakim bin Ahmad. Pada hari ini kita akan belajar tajuk wang dalam kemahiran bahagi. Okey murid-murid, sebagai contoh soalan yang pertama, RM794.24 dibahagi dengan 8. Pertama kita kena tahulah bentuk lazim bahagi. Seperti berikut bentuk dia RM794.24. Kita buat garisan seperti berwarna merah dan kita bahagi dengan 8. Langkah pertama ialah kita kena buat sipir 8 lah. Bila bahagi pun kita kena buat sipir. Kalau darab kita kena buat sipir, bahagi pun kena buat sipir. Jadi soalan pertama kena buat sipir 8. Kita buat sipir ni macam-macam kaedah boleh. Contoh saya buat contoh SO sipir 8 ni. Seperti ni yang kita belajar dalam kemahiran darab tempoh hari. Kita dah belajar bagaimana untuk membina sipir SO. Okey, buat sipir 8, nombor dia 2, 4, 6, 8, sifar 2, 4, 6, 8. Okay, sipir 8 ialah nombor 8 berada di penjuru bawah di sebelah kanan. Lepas tu dia ada arah. Arah dia pertama 8 tambah 8, 16. 6 ni 16, nampak? Saya letak 1 je sebelah 6 tu jadi 16. Arahnya kanan ke kiri. Nampak? Arahnya kanan ke kiri. Atas pun sama. Jadi 16 tambah 8, 24. 28 tambah 8, 32. 32 tambah 8, 40. 40 tambah 8, 48. 48 tambah 8, 56. 56 tambah 8, 64. 64 tambah 8, 72. Ataupun kamu buat sipir satu-satu macam ni. 8 aja. Tulis 1. 8 tambah 8, 16. Kali 2. 16 tambah 8, 24. Kali 3. 24 tambah 8, 32. Kali 4. 32 tambah 8, 40. Kali 5. 40 tambah 8, 48. Kali 6. 48 tambah 8, 56. Kali 7. 56 tambah 8, 64. Kali 8. 64 tambah 8, 72. Kali 9. Kita boleh buat dua cara bagaimana untuk membuat sipir. Jangan sampai kamu tak buat kalau tak hafal. Okey, seterusnya kita buat simbol RM lah untuk kita selesaikan. Dan kita kena buat tanda. Tanda L terbalik. Contoh 7. 7 ni. 7 bungkus nasi lemak dibagi kepada 8 orang. Cukup tak? Tak cukup. Tak cukup. Maka L terbalik bukan dekat nombor 7 tapi dekat nombor 9. Jadi 79. Bila kita 79 kita fikir balik 79 bungkus nasi lemak dibagi 8 orang cukup tak? Cukup. Maka bila dah buat L dekat 9 tu, jawapan dia kita tulis dekat atas nombor 9, atas nombor 4, atas nombor 2, atas nombor 4. Maka ada 4 nombor yang perlu kita tulis dekat atas. Dan kita kena cari 79 dalam sipir 8. 79 tak ada. Yang ada 72 yang hampir dan nombornya kecil. Boleh ditolak dengan 79. Iaitu kali 9. Ni 72 kali 9. Jadi apa perlu kita buat ialah kita letak 9 dekat atas. Dan kita tulis 72 bawah 79. Dan dalam operasi bahagi ada tolak. Simbol tolak tu yang kuning. Dan kita garis bawah dia. Kita tolak seperti biasa. 9 tolak 2 dan 7 tolak 7. Jadi 9 tolak 2, 7. 7 tolak 7, sifar. Jadi bakinya sifar 7. Sifar 7. Jadi sifar 7 ni sifar 7 ni apa yang perlu kita buat seterusnya ialah kita turunkan. Tengok anak panah warna kuning tu kita turunkan 4. Kita turunkan 4. Kita cari 74 ni, nampak ni 74 dalam sipir 8. 74 tak ada. Yang ada
72 lagi kan. Yang ada 72 lagi. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita kali 9 lah. Dekat atas kita tulis 9, 72 bawah 74. Tolak garis. 4 tolak 2 dengan 7 tolak 7. 4 tolak 2, 2, 7 tolak 7, sifar. Lepas tu apa perlu kita buat ialah kita turunkan 2. Tengok anak panah tu yang panjang sikit tu, turunkan 2. Jadi 22. Cari 22 nampak ni, jadi 22. Jadi lepas tu letak titik pulang seperti biasa. Kita cari 22 dalam sipil 8. Jadi kita cari ada tak 22? 22 tak ada, yang ada 24. Nampak ni kali 3. Boleh tak kita letak atas 3, kita tulis 24 dekat bawah. Jadi tak boleh. Kenapa? 22 ni nombornya kecil, 24 ni nombornya besar. Kalau kita tolak, kan sebagai contoh, 22 tolak 24 tak boleh. Nombor kecil tak boleh tolak nombor besar. Jadi tak boleh tolak 22 tolak 24, tak boleh. Jadi kita padamlah 24 ni, tak boleh kan. Jadi apa yang boleh? Kalau 24 tak boleh, ya ambil belakang dia 16 kali 2. 16 kali 2. Jadi apa perlu kita buat ialah kita letak 2 dekat atas, 16 dekat bawah. Tolak garis. Lepas tu kita tolak seperti biasa lah. Kita tolak seperti biasa. Kita lihat 2 tolak 6. 2 tolak 6 kecil. Apa yang perlu kita buat ialah kita pinjam sebelah. Pinjam 2 ni jadi 1. 2 ni jadi 12. 12 tolak 6. Lepas tu 1 tolak 1 sebelah tu kan. Jadi jawapan dia bila 12 tolak 6, kita akan dapat 6. 1 tolak 1 sifar. Lepas tu kita akan turunkan 4. Tengok garisan yang paling panjang sekali 4 tu kita turunkan. Jadi 64. Jadi 64. Tengok tu 64. Kita cari 64 dalam sipil 8. Kita cari. Cari 64. Ada tak dalam sipil 8 64 ni? Ada. Kali 8. Kali 8 64 ni. Kali 8. Nampak ni? Dekat sipil tu. Jadi apa perlu kita buat? Kita tulis 8 dekat atas, 64 dekat bawah. Jadi tolak garis. Jadi 64 tolak 64 sifar-sifar. Ataupun 4 tolak 4 sifar, 6 tolak 6 sifar. Jadi ada lagi tak kita nak turunkan nombor tu? Tak ada. Maka dah tak ada baki. Ya, dalam soalan melibatkan tajuk wang, kita tak boleh ada baki dalam soalan kemahiran bahagi. Tak ada. Jadi itulah jawapan dia dekat atas tu. RM99.28. Kita tulis balik dekat ruangan jawapan. RM99.28 untuk jawapan soalan yang pertama. Okey, seterusnya contoh soalan yang kedua. RM376 dibahagi dengan 5. Kalau kita lihat contoh soalan kedua dengan soalan yang pertama, RM376 ini tidak ada titik perpuluhan, iaitu rumah sen tak ada. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita kena tulis. Kita kena tulis supaya mudah untuk kita selesaikan. Seperti buat bentuk lazim seperti berikutlah. Kalau kita lihat RM376 tu saya letak titik perpuluhan sifar-sifar berwarna kuning tu. Ya, mesti letak sifar-sifar di rumah sen supaya mudah untuk kita melakukan operasi bahagi. Bagi dengan apa? Bagi dengan nombor 5 lah. Dan kita buat sipil 5. Kita buat sipil 5. Okey. Jadi kita selesaikan, kita buat sipil 5 terlebih dahulu. Sipil 5 ni mudah lah. Sebelum ni saya ajar sipil genap, sipil ganjil. Sini saya buat sipil 5. Sipil 5 ialah pertama kita buat 5 kali yang pertama. Lepas tu kita buat 5 sifar, 5 sifar, 5 sifar,
5 sifar, 5 sifar. Macam tu. Okey, lepas tu kita kena tahu 5 tambah 5 10. 10. Letak 1 kan. Bila letak 1, 1 1. 2 2. Nampak? 3 3. 4 4. 5 5 dan seterusnya macam tu. Jadi bila dah buat macam tu, kita tahulah kali 10 ni kali 2, 15 ni kali 3, 20 ni kali 4, 25 ni kali 5, 30 ni kali 6, 35 kali 7, 40 kali 8, 45 kali 9, 50 kali 10. Okey. Macam tadi jugalah kita kena tahu L terbalik. Contoh 3. Boleh tak 3 bungkus nasi lemak dibagi kepada 5 orang? Tak cukup. Bila tak cukuplah 3. Maka kita buat L terbalik dekat nombor 7. Jadi 37. 37 bungkus nasi lemak dibagi 5 cukup tak? Cukup. Jadi bermulalah jawapan dekat atas nombor 7, 6, sifar. Sifar ada 4 nombor yang perlu kita isi dekat atas tu. Okey. Okey, macam tadi juga, pertama kita buat simbol RM lah. Lepas tu kita cari 37 dalam sifir 5. 37. Ada tak kita dah buat L terbalik dekat nombor 7 tu? Maknanya kita cari 37. 37 ada tak? Tak ada. Yang ada 35 iaitu kali 7. Kali 7. Maka apa yang perlu kita buat ialah kita letak 7 dekat atas. Kita tulis balik 35 dekat bawah 37. Dan dalam tajuk bahagi ada tolak. Kita buat simbol tolak dan kita gariskan. Kita tolak seperti biasalah. 7 tolak 5, kita akan dapat 2. 3 tolak 3, sifar. Maka baginya sifar 2, iaitu nombor 2. Lepas tu kita lihat sebelah 6. 6 tu nampak tak anak panah berwarna kuning? Maknanya 6 tu kita turunkan sebelah 2. Cari 26. Cari 26 ni, nampak ni, 26. Dalam sifir 5, ya. Dalam sifir 5 cari 26. 26 tak ada. Yang ada 25 kali 5. Jadi 5 kali 5 lah. Kan? 5 kali 5, tulis dekat atas 5. 25 bawah 26. Jadi kita tolak, kita garis. 6 tolak 5, 1. 2 tolak 2, sifar. Maka baki sifar 1. Macam saya cakap tadi lah. Kan? Mana dalam tajuk wang tak ada baki. Bila tak ada baki, kita kena letak sifar-sifar. Tengok sifar yang warna kuning tu kan. Itu cara dia. Jadi sifar tu kita turunkan. Satu sifar jadi 10. Jadi 10. Titik perpuluhan kita tulis seperti biasa. Maka kita cari 10 dalam sifir 5 ni. Nampak ni 10 ni. Kan? Dalam sifir 5. Ada tak 10? Ada. Ni dia 10. Kali 2. Apa yang perlu kita buat? 2 ni kita tulis dekat atas. 10 kita tulis dekat bawah. Tolak garis. Sifar tolak sifar. Sifar. 1 tolak 1 sifar. Lepas tu apa perlu buat? Sifar kuning tu kita turunkan lagi. 5 kali berapa sifar? 5 kali sifar lah. 5 kali 1, 5. 5 kali sifar kita tulis dekat atas sifar. Kita tulis dekat bawah balik semula sifar. Tolak warna kuning tu dan kita garis. Sifar tolak sifar, sifar. Maka barulah tak ada baki. Dan kita telah lengkapkan pembahagian kita. Di atas ada 4 nombor iaitu 7, 5, 2 sifar. Jadi jawapannya RM75.20 untuk soalan yang kedua. Itulah cara bagaimana kita menyelesaikan soalan 2. Kalau tidak ada titik perpuluhan, kita buat titik perpuluhan dan kita buat rumah sin dengan nilai sifar-sifar. Kalau tak ada, sebagai contoh macam soalan yang pertama tu ada rumah sin, soalan 2 tak ada rumah sin. Jadi kita kena buat. Itulah cara bagaimana kita menyelesaikan untuk soalan yang kedua. Dan kita tulis kembali jawapannya RM75.20 di ruangan jawapan. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.